Allah SWT berfirman, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah kerana sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bersyukur kita kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala masih lagi kumpulkan kita untuk kita sama-sama mendengar sedikit perkongsian sebelum kita menunaikan solat fardu zuhur. Jadi sebelum tu seperti biasalah saya ingatkan, macam yang ustaz-ustaz yang sebelum ni ada ingatkan, Ustaz Hanafi, Ustaz Arim dan ustaz-ustaz lain, kalau boleh bawa sikit buku tu ada tu. Kalau ikutkan tahun, kalau tahfiz lah, setiap tahun akan beli, tahun 1 sampailah tahun 3, tahun 4 pun sama juga. Buku tu tak habis, insya-Allah takkan habis. Kalau tahfiz tu satu hari belajar satu madah je, betul tak? Tapi boleh jadi setiap hari buku baru, power betul kan? Bukunya hilang. Madah tajwid je sampai hujung tahun sampai 5 buku, 5-6 buku, 10 buku boleh. Satu lagi minta yang gunakan rehat. Rehat tu kalau guna untuk tulis apa, ni letak kepala pula. Kan? InsyaAllah lah, apa yang baik dapat daripada perkongsian tengah hari ni boleh cuba catat. Ni ilmu yang bermanfaat. InsyaAllah lah, ilmu yang bermanfaat. Mana yang rasa ilmu tu tak bermanfaat, jangan ambil lah. Ustaz pun manusia juga. Boleh Ini untuk ingatan lah kan, ingatan tu kan bagus. Jadi kalau dapat ni setiap hari, anda tahu setiap hari kan ada. Kalau macam tazkirah satu hari seminggu ke, boleh lagi lah kalau lupa kan. Ini setiap hari tazkirah dah tahun-tahun ni tak bawa-bawa lagi, macam mana kan? Kejut pun nak kena kejut kan. Jadi hari ini saya akan masuk sikit, kongsi sikit tentang 4 pertanyaan yang ditanya di akhirat. Ada satu hadis, Ustaz baca mafhumnya lah. Sekali-kali tidak akan berganjak kedua-dua telapak kaki seorang hamba, yakni manusia, pada hari kiamat, sehingga dia ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama, umurnya ke mana dihabiskan. Apa dia? Pertama sekali kita tahu daripada hadis ni bercakap tentang sekali-kali tidak akan berganjak kedua-dua telapak kaki. Maksudnya kita dekat akhirat nanti kita menghadap Allah dalam keadaan apa? Dalam keadaan apa? Berdirilah. Maksudnya tak berganjak. Kalau ni kita duduk, kaki dah bergerak dah ni kan. Telapak kaki pun dah atas lutut dah kan. Maksudnya tanda kita berhadap dengan Allah. Tanda kita hamba. Itu bukan duduk. Itu bukan VIP, bukan VIP, betul tak? Kita menghadap Allah Ta'ala ke akhirat nanti dalam keadaan berdiri. Jadi semua berdiri sekarang. Tak ada lah duduk. Jadi semua akan ditanya, semua akan ditunjukkan di akhirat nanti. Apa dia? Dari sekecil-kecil. Faman ya'mal mithqala dzarratin wa man ya'mal mithqala dzarratin. Semua akan ditanya, sekecil-kecil zarah. Jadi nikmat yang pertama akan
ditanya, soalan pertama akan tanya adalah umurnya, ke mana dihabiskan. Kenapa? Kerana nikmat yang pertama yang kita terima bila kita lahir adalah nikmat apa? Nikmat umur. Kita keluar tu telah ditiupkan. Ada dah umur daripada awal-awal tu sehinggalah 40 hari darah, jadilah 40 hari daging, sehinggalah kita dilahirkan. Bila kita dah dilahirkan tu, kita dapatlah nikmat umur. Jadi berapa tahun yang akan tanya ni? Daripada awal kita lahir sampai kita meninggal ke apa? Kalau umur kita 63 tahun, kita mati umur 63 tahun, adakah 63 tahun tu akan ditanya? Berapa? Akan ditanya, bukan semualah, takkan tanya, awal-awal dah tanya. Bila dari waktu kita balik, sampai umur kita balik, sampai umur 63 tahun tu, akan ditanya, ke mana umur kita habiskan? Habiskan dengan apa? Sia-sia je. Yang kedua adalah ilmunya. Apakah ilmu yang telah dimiliki? Ilmu adalah kunci utama dalam menjalani kehidupan. Kita nak solat kena ada ilmu, kan? Setiap amalan perlukan ilmu. Artinya bila kita menginginkan sesuatu urusan dunia, maka diperlukan ilmu. Sama juga bila kita inginkan akhirat, kita juga perlukan ilmu. Jadi ilmu yang bermanfaat akan menjadi sumber ketenangan hidup, dan sebabkan dalam diri pemiliknya ada rasa takut dan tunduk kepada Allah Ta'ala. Ilmu juga akan selalu dimanfaatkan untuk hal-hal yang dianjurkan oleh agama. Sedangkan kalau ilmu yang tak bermanfaat dan yang digunakan untuk apa? Menipu orang lain, mendustakan agama sendiri, maka ilmu tu tergolonglah dalam ilmu yang tak bermanfaat. Bila kita guna ilmu yang tak manfaat ni, akan sengsara lah hidup kita. Ini yang jadi akan ditanya, apakah ilmu yang kita dapat tu kita amalkan, kan? Sebanyak mana yang kita amalkan. Sebab tu ada doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik lagi halal, serta amal yang diterima. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, orang yang paling cerdas adalah orang yang selalu mengendalikan hawa nafsunya dan beramal soleh untuk kehidupan setelah kematian. Ilmu yang kita ada itu kita guna untuk amal, untuk hidup kita yang lebih abadi lah di akhirat nanti. Itu dua. Yang pertama hanya tentang umur, yang kedua tentang ilmu. Yang ketiga, perkara yang akan ditanya di hari kiamat adalah tentang harta. Tentang harta ni dia special sikit, tanya dua. Tanya dari mana kita dapat dan ke mana kita belanjakan. Dan juga Allah Ta'ala juga orang kata ni, jadi mencari harta ni tak salah lah, kan? Taklah dilarang. Cuma kita kena tahu sumbernya dari mana dan kita kena belanjakannya ke mana. Namun Allah Ta'ala juga memerintahkan manusia supaya hanya memakan benda yang halal dan baik. Halalan thayyibah, benda yang halal dan baik. Contoh gula benda halal tak? Baik tak? Tapi gula juga boleh jadi benda yang tak baik. Contohnya untuk siapa? Untuk orang yang kecil mana, kan? Jadi kita tak boleh nak tak boleh nak marah Allah lah. Kata, kenapa orang kata makan yang benda halal ni bagus, kenapa tak boleh makan gula, kan? Yang tak bolehnya untuk orang yang sakit lah. Sebab tu kata cari ni makan yang halal dan baik. Kalau rasa benda tu tak baik, janganlah kita makan benda tu, kan? Orang lain yang boleh makan, boleh makan. Dan maksudnya kita diperintahkan untuk mendapatkan makanan tersebut dengan cara yang halal dan baik. Jadi kita kena jagalah makanan pun, kita kena jaga.
Jangan makan makanan yang sembarangan lah, apa lagi yang syubhah, supaya nanti, sebab benda ni akan ditanya di akhirat. Yang keempat adalah untuk apa badanmu digunakan. Manusia digunakan Allah dengan jasad yang sempurna. Lagi-lagi waktu orang ni lah, waktu masih muda, akalnya masih cerdas, badannya masih cergas kan. Untuk apa kita guna kan? Badan masih cergas kita guna untuk tidur lagi kan. Pukul 1 pun tidur lagi. Layan kan. Akal yang kita ada ni kita gunakan. Kita gunakan untuk berfikir tentang kehebatan, kekuasaan Allah. Dan akal yang ada kita masih cergas ni kita gunakan untuk belajar di sekolah ni, untuk menghafaz kalam-kalam Allah. Waktu ni lah kan. Oleh sebab itu juga Allah Ta'ala mengharamkan benda-benda yang haram. Contohnya dadah, minuman keras, berzina dan aktiviti lain yang merosak kesihatan badan. Ini kita guna. Allah Ta'ala akan tanya kalau kita guna. Jangan kita rasa gembira pula, boleh tunjuk pula kan. Kita merokok, yang vape tu boleh seronok pula kan. Benda tu dah lah salah. Kalau kita buat sendiri senyap-senyap pun dah salah, apatah lagi kalau kita tunjuk pula kan. Tunjuk sekarang senang je. Lagi senang tersebar sekarang. Upload dalam story dah kentui. Upload pun tak tanpa guna akal tu kan. Dah lah ada friend dengan ustaz yang kelas online kan. Kelas online masihlah ada save nombor ustaz. Ustaz save nombor korang, korang pun save nombor ustaz. Lepas tu boleh buat story macam tu kan, dengan bangganya. Padahal akan ditanya tu, untuk apa guna badan yang sihat tu, kita guna untuk apa? Kita rosakkan lagi, rosak tu kan. Kalau yang belajar pelajar smart yang belajar tentang sains akan belajar benda apa yang terdapat dalam vape, benda dalam rokok tu, benda yang merosakkan badan. Kena fikirlah ni. Tu yang sihat sekarang tengah sihat-sihat lagi, boleh tidur lagi kan. Boleh mengaji, tak mengaji. Nanti bila dah berusia sikit, macam mana dah susah dah. Allah SWT berfirman, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, kerana sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Allah Ta'ala larang dah dalam Al-Quran, janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Contohnya dah ada orang yang mogok, ada yang jatuh sakit, macam kena penyakit jantung, macam-macam. Allah Ta'ala dah janji, dah sebut dalam Al-Quran. Buktinya pun dah ada dah dekat dah ada jelas dah ni, masih juga nak buat. Dan buat bangga pula tu kan. Dan juga waktu umur kita masih muda lagi ni, Nabi SAW pun suka bercakap dengan orang muda ni. Biasanya lebih cakap tentang masa depan kan. Sebab apa kita nak tengok tentang masa depan ni, apa cerita masa depan ni, tengok pemuda lah, betul. Dan pemuda yang akan besar ni, inilah yang akan memimpin negara, memimpin agama kan. Macam mana kita nak tengok agama kita nanti, tengoklah pemudanya. Jadi orang pemuda ni antara yang Nabi Muhammad SAW sayang lah. Sehinggalah Nabi ada doa kan, ya Allah, kuatkanlah Islam pada dua Umar. Ada dua, satu seorang Umar bin Al-Khattab, lagi satu Amru. Satu Umar, seorang lagi Amru bin Hisham atau Hashim. Siapa tu? Abu
jahal. Dan Nabi SAW doa yang Allah Ta'ala kabulkan. Yang Allah Ta'ala kabulkan untuk terima Islam siapa? Umar bin Al-Khattab. Beza umur antara Umar bin Al-Khattab dengan Amru bin Hisham ni, beza umur dia 13 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada seluruh penyumbang yang menaja minuman Tanwir Koko ini kepada madrasah kami. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah SWT. Dan jangan lupa untuk membeli minuman ini dan sama-sama kita sebarkan kebaikannya.